Kita ke Sarawak, antara fokus berita dari Bumi Kenyalang, Uzbekistan berhasrat tingkat kerjasama dengan Sarawak dan Muzium Budaya Borneo yang bakal dirasmikan malam ini. Perincian lanjut bersama Vanessa Mering. Silakan, Ji. Ya, Sahih. Uzbekistan mahu meningkatkan kerjasama dengan Sarawak pada masa akan datang. Duta Republik Uzbekistan ke Malaysia, Ravshan Uzmanov berkata, ini kerana Sarawak mempunyai persamaan dengan salah satu wilayah di negara tersebut, iaitu Karakalpakstan yang boleh diterokai. Called Karakalpakstan. Karakalpakstan, this is the region in Uzbekistan which has semi-autonomy, and the administrative structure is similar to Sarawak. So I hope. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud di kediaman rasminya di Demak Jaya, Kuching. Katanya lagi, lawatan tersebut juga merupakan langkah untuk mengenali Sarawak dengan lebih dekat, termasuk dalam bidang pendidikan dan pelancongan. Karakalpakstan, this is the region in Uzbekistan. Penternak khinzir di Sarawak adalah diingatkan untuk meningkatkan langkah-langkah kawalan bagi mengekang penularan penyakit demam babi Afrika ASF. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom berkata, ini termasuk meningkatkan biosecurity ladang dengan memastikan ladang mempunyai kemudahan seperti vehicle dip atau food dip serta pagar perimeter yang utuh. Datuk Seri Dr. Steven memberitahu penternak juga harus mengawal pergerakan keluar masuk ternakan, kenderaan dan individu. Menerusi kenyataan media, menteri itu turut mengingatkan penternak untuk tidak memberikan sisa makanan atau sisa dapur kepada ternakan khinzir dan tidak membawa masuk haiwan baru yang tidak diketahui status kesihatan. Penternak juga perlu kenali tanda-tanda klinikal ASF ini seperti kematian tinggi pada ternakan, demam panas, kesukaran bernafas, kemerahan, lebam pada kulit, hilang selera makan, murung, muntah, cirit-birit, bengkak sendi, luka kulit dan hidung berair. Jika terdapat tanda-tanda tersebut, penternak perlu segera menghubungi pejabat perkhidmatan veterina. Kegagalan melaporkan sebarang kes jangkitan penyakit ASF boleh dikenakan denda tidak melebihi RM500 di bawah Seksyen 32/2 Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999. Selain itu, penternak yang didapati membuang karkas khinzir melalui pelupusan haram ke kawasan perparitan, tadahan air atau jalan umum boleh dikenakan denda tidak melebihi RM1,500 di bawah Seksyen 12/2 Control of Livestock Farming Rules 2003. Pelaksanaan teknologi digital dalam industri pembinaan mampu merancakkan sektor perumahan dan hartanah yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2, Michael Tiang Ming Ti, yakin ia juga seiring dengan hasrat kerajaan negeri yang bergerak ke arah pendigitalan. Bercakap pada sidang media selepas menyaksikan sesi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak Syida dan MHub di Kuching, Michael optimis kerjasama antara syarikat hartanah dan syarikat platform pasaran hartanah ini dapat memberi penyelesaian pintar serta menjimatkan kos dalam transaksi hartanah di negeri ini. With this app, with this technology, I think we can go a long way by going to digitalization. I think it's benefit all the stakeholders, developers, contractors, buyers, and everyone. And also help the government even to have a better monitoring system. I think. Mengulas lanjut, Michael turut berharap kedua-dua pihak akan meneliti serta mengatur semula proses mengikut keperluan agar terus relevan dan lebih cekap pada masa akan datang. Pada sesi MOU itu, Syida diwakili oleh Presidennya Augustin Wong, manakala MHub diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Kwek Wee Siong.
Mencerminkan kepelbagaian budaya di Bumi Kenyalang menerusi reka bentuk bangunan, muzium terbesar di Malaysia bakal dibuka kepada orang awam 9 Mac ini. Diberi nama Muzium Budaya Borneo, akan dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud malam ini. Terletak bersebelahan Muzium Sarawak, kemasukan ke Muzium Budaya Borneo ini adalah secara percuma kepada pengunjung selama 3 bulan pertama selepas majlis perasmian muzium malam ini. Muzium bertaraf dunia yang dilengkapi dengan kemudahan teknologi abad ke-21 ini mempunyai ruang pameran interaktif berkeluasan 6,638 meter persegi dan menampilkan 3 tema berbeza di setiap tingkat. Berbeza dengan muzium lama, Muzium Budaya Sarawak ini akan mempamerkan bahan-bahan budaya etnik yang terdapat di Bumi Kenyalang termasuk tikar, tembikar dan pasu. Ia akan beroperasi setiap hari pukul 9 pagi hingga 4 petang. Manakala pada hujung minggu dan cuti umum ia akan beroperasi pada pukul 9.30 pagi hingga 4.30 petang. Orang ramai yang ingin berkunjung hendaklah mendaftar secara dalam talian. Berikutan hanya 500 pengunjung sahaja dibenarkan berada dalam bangunan tersebut pada satu-satu masa. Acara perasmian yang dihadkan kepada 300 orang sahaja malam ini akan diadakan di perkarangan muzium dengan ucapan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Seterusnya persembahan video yang akan dipancarkan ke arah bangunan muzium bagi menunjukkan sejarah Sarawak. Ia boleh ditonton menerusi Facebook Berita RTM Sarawak pada pukul 8 malam ini. Di Miri, misi menghantar 452 dos vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids ke kawasan pedalaman mendapat bantuan daripada pihak Bomba. Sedar akan kesukaran penghantaran bekalan perubatan ke kawasan sukar untuk diakses, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak Datuk Khairuddin Rahman mengambil inisiatif dengan menggerakkan aset udara. Jelas Datuk Khairuddin bekalan vaksin dihantar ke 9 lokasi antaranya Long Lelang dan Long Banga. Dihubungi RTM, dedah beliau lagi penerbangan selama 5 jam itu menggunakan helikopter jenis MI-171 yang berpengkalan di Miri. Beliau yang turut serta dalam operasi penghantaran khas itu juga menyaksikan kesukaran dalam menjayakan misi vaksinasi tersebut. Baik, sekian berita dari Sarawak. Jangan lupa saksikan majlis pelancaran Muzium Budaya Borneo dari Facebook Berita RTM Sarawak pukul 8 malam ini. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Terima kasih, Vi.